Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada anak-anaknya, dan begitu juga Nabi Ya'qub, yakni cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diambang maut mereka telah berwasiat kepada anak-anak mereka dengan satu wasiat yang amat penting. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mati sebagai seorang Islam. Bagi kita pula, setiap Jumaat khatib akan membaca ayat 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang jiwanya Islam. Itu maksudnya, jiwa Muslim. Baik. Ayat kedua-dua ayat tadi ada persamaan, begitu juga dengan hadis. Yang kita nak bahas pada tengah hari ini ialah apakah usaha yang perlu kita lakukan supaya kita dapat memastikan kita mati sebagai seorang Islam. Kata ulama, di antaranya kita hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 103 Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah ialah agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Tali Allah ni agama Islam. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim menyebut perkara yang agak senada. Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah
manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Yang bermaksud kitab Al-Quran ini adalah tali Allah. Barang siapa yang mengikutinya, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetapi barang siapa yang mengingkarinya, meninggalkannya, berpaling daripada petunjuk Al-Quran, mereka adalah golongan yang sesat. Tali-tali ini agama Islam, agama Allah. Dan kita perlu ingat, agama Allah ini berpandukan kepada dua sumber utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Justru itu, selama mana kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan, pegang kuat-kuat, insya-Allah selama itulah kita tidak sesat. Hadis riwayat Imam Muslim, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepadamu, pada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang dengan kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan Sunnahku, pegang teguh, beramal, pasti selaras, pastikan amalan kita selaras dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hadis dalam surah Ali Imran ayat 101. Minta maaf, dalam surah Taha surah ke-20 pada ayat 123. Allah memberi jaminan bila ikut Al-Quran tak akan sesat. Sesiapa yang mengikuti Al-Quran tak akan sesat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Taha ayat 123. Maka apabila datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya mereka tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Ini hujah-hujah kita, tuan-tuan. Ayat Quran, hadis. Ayat Quran, hadis. Kalau tak nak terima lagi, saya pun habis modal lah. Kan? Kadang-kadang orang kita ni degil. Kan? Ustaz bagi dalil Quran, hadis sahih pun tak mau je. Bukanlah orang kota warisan ni, kota Melaka. Di Melaka kan, cerita begitu. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang kita perlu lakukan untuk memastikan kita mati sebagai seorang Islam ialah berpegang teguh dengan agama Allah, agama Islam. Agama yang Allah redha, inna dina 'indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai Allah ialah Islam, tak ada yang lain lah. Tetapi kita perlu ingat, apabila kita berusaha untuk berpegang teguh dengan agama Islam, Nabi telah menyatakan, adalah hadis riwayat Imam Muslim, apa yang akan berlaku terhadap agama Islam di akhir zaman. Kita ni akhir zaman ni. Cuba dengar hadis ni. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Riwayat Imam Muslim. Islam bermula di dalam keadaan dagang, dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Maksudnya, Islam mula berkembang di bumi Mekah sebagai satu agama yang asing. Mereka Arab Quraisy ni, dia merasa pelik. Ni agama apa ni? Sembah Allah tak nampak Tuhan ni. Kemudian Islam berkembang biak.
khususnya di bawah pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu anhu, 2/3 pelosok bumi dikuasai oleh Islam. Ini Nabi sebut. Islam bermula dalam keadaan dagang, kemudian Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Sekarang penduduk dunia saya tak pastilah berapa. Kalau ikut fakta yang dulu 6 bilion. 6 bilion, 6,000 juta penduduk dunia. Islam ni hampir-hampir 1.8 bilion. Makna hampir-hampir 30% umat Islam di seluruh muka bumi. Tapi sebagaimana hadis menyebut tadi, walaupun ramai jumlah yang benar-benar nak berpegang teguh dengan agama Islam, tak ramai. Kalau kita nak beramal dengan ajaran Islam, contoh pakaian cara Islam, segala-galanya cara Islam, hadis ni menyatakan kita ni dianggap sebagai orang asing. Mungkin macam alien lah kot, orang seplek. Kan? Pakai jubah, tayak, janggut. Kan? Orang seplek. Ketika mesyuarat, dengar laungan azan, excuse me, I nak pergi solat. Semua orang pakat tengok. Alamak. Tuan, orang seplek. Nak pergi solat, orang seplek. Tutup aurat, orang seplek. Inilah zaman dia. Faham? Sebab tu kita tak kisah. Kalau kita nak mati sebagai seorang Islam, berpegang teguhlah dengan agama. Saya sendiri pun melalui proses yang sama. Ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 89, makna dah 24 tahun. Kita ikut cara Islam. Kita tinggalkan kerja-kerja yang menyalahi syariat Islam. Kita bawa isteri dan anak-anak yang masih kecil ke pondok, pergi belajar sedikit sebanyak ilmu agama. Keluarga kita merasa pelik. Kenapa kamu dah kerja elok-elok berhenti ni? Kan? Kamu nak cari mati anak kecil ni, siapa nak pergi makan? Hang lah pergi makan. Orang rasa pelik tuan-tuan, kerana kita nak taat pada Allah. Ini akhir zaman. Kan? Kamu saja nak cari susah. Tuhan uji juga saya selama 6 atau 7 tahun. Alhamdulillah. Keyakinan kita hari ini kita dapat menjawab semula. Membuktikan ikut Islam tak susah. Firman Allah di dalam surah ke-46, surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat dah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dengan penuh keyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Allah yang menjamin rezeki kami. Allah yang mengurniakan segala nikmat-nikmat ini kepada kami. Mereka menyatakan dengan penuh keyakinan, tak pernah meragui. Tak pernah ragu. Orang seperti ini cukup bahagia. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ini yang kata sebahagian ulama mentakrifkan istiqamah, berpegang teguh dengan apa yang diyakini. Golongan ini fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka tidak ada ketakutan dan keduka citaan. Faham tak tuan ni? Tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap ni? Kalau tak faham letih ya. Cerita begitu. Jadi maknanya inilah Islam di akhir zaman. Kalau ada wanita yang tak tutup aurat, siapa pun tak kisah. Tapi cuba pakai furdah. Kan? Pakai furdah nampak biji mata macam Zorro, Mark of Zorro. Kan?
Yang apa ni? Hantu kum-kum bah. Hantu kum-kum. Mangkuk ayun tu bapa ni. Yang dedah aurat kamu tak merasa pelik. Ni akhir zaman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, Imam Tirmizi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala ad-dini kal qabidi 'ala al-jamri. Hadis ini menjelaskan pula, yakni akan datang pada umat manusia di mana di akhir zaman maksudnya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya umpama menggenggam bara api. Faham? Sakit tak bara api? Sakit. Nampak tuan-tuan? Orang-orang yang bertungkus lumus nak mendaulatkan Islam, maksudnya tidak mendapat sebarang kemudahan. Kita perlu berusaha sendiri. Sebagai contoh ni, saya dah buka sekolah. Bukan sekolah saya hanya tolong urus masuk tahun kelima. Tahfiz Mutmainnah. Pelajar ada 100 orang, pekerja ada 30 orang. Tiap-tiap bulan tak cukup. Ni nak kempen lah ni. Kan? Tidak mendapat sebarang kemudahan. Pamphlet ada, nanti saya letak kat luar tu. Tuan-tuan ambil lah. Tengok siapa-siapa nak sumbang. Ada tabung Ustaz? Ada sikit. Niatlah sedekah ke. Wakaf pun boleh niat. Wakaf kami agak berbeza. Kami tak tentukan had. Sebab saya tengok ayat Quran tak ada pun Quran sebut mesti tentukan had. Yang kita jumpa 2 ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar debu, kalau kerana Allah ada ganjaran. Tapi bila kita had, tak semua orang mampu, betul tak? 1 kaki persegi RM1. Ada bawa RM1 panggil? Tak ada. RM5 dah. RM5 boleh masuk tabung saya lagi. Kan susah. Kita buka peluang biar semua orang ada peluang. Ingat tuan-tuan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada padamu, sejuk ni saya tak boleh nak cakap. Apa yang ada pada kamu lenyap, habis. Tetapi apa yang ada di sisi Allah kekal. Ini peluang kita. Sebagaimana hadis sebut tadi, di akhir zaman orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, buat kerja Islam, memperjuangkan Islam, tidak mendapat sebarang kemudahan. Ini tahun kelima, alhamdulillah. Tahfiz Mutmainnah yang saya urus ni, kelangsungan Tahfiz Mutmainnah ini bergantung kepada sumbangan orang ramai semacam-macam. Tak apa, nanti dalam khutbah saya kempen juga. Kadang-kadang orang tak datang lagi kan. Kita cerita orang pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang nak bagi tapi dia tak tahu di mana dia nak bagi. Kan? Ada pamphlet ni. Kemudian kalau tuan-tuan yang selama ni biasa membayar cukai pendapatan. Kalau tak nak bayar cukai pendapatan, bayarlah zakat oleh kami. Kami ambil zakat. Sekolah ni di Kedah, kami ambil zakat perlis. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Hanya zakat perlis sahaja. Yang mana kita yang cari, dia bahagi 50-50. Satu untuk kau, satu untuk aku. Itu adil namanya. Kan? Kalau di Selangor saya dipahamkan 60-40. Kalau di Pulau Pinang 70-30. Tapi Pulau Pinang dia utamakan sekolah-sekolah dalam negerinya sahaja. Di Kedah tak ada sistem Aziz Satai Samsudin. Satu untuk kau, satu untuk aku, tak ada. Sebab tu mau tak mau kami jadi Majlis Agama Islam Perlis. Nanti kami jadi amil zakat. Jadi tuan-tuan kalau bayar zakat ni kami tak perlu bayar cukai pendapatan. Ataupun nak bagi zakat saja pun boleh kami terima. Saya setiap bulan perlu mencari 25,000. Tapi inilah kerja Tuhan tuan-tuan. Kita buat kerja agama ni kena yakin. Kan? Macam saya cerita tadi lah. Mula-mula kita berhenti kerja, Tuhan uji kita. Kan? Tapi hasil keyakinan kita tuan-tuan, alhamdulillah. Sampai jadi ustaz, bolehlah sikit-sikit. Alim tidak, bolehlah sikit-sikit.
Macam tu juga saya buka sekolah. Matlamat saya nak wujudkan peluang pekerjaan. Waktu yang ramai kerja 30 orang tuan. Seorang datang mengadu, kelang tayar dah tutup. Tu apa yang ada? Tinggal tayar. Kelang tak ada dah. Gaji berapa? Dulu 700, esok kerja. Sian. Dia orang pun nak hidupnya. Saya ni jenis tak sampai hati. Tapi inilah bukan kerja saya usaha. Sebagaimana yang dijanji oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu menolong agamaku, nescaya aku tolong kamu. Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Dah masuk tahun kelima, memang jelas, tuan-tuan. Yang rezeki tak disangka, tak diduga, ada saja pertolongan Tuhan. Kan? Setiap bulan kita masih mampu bayar lagi. Apa nama? Kita ada KWSP. Perkeso kita buat betul-betul lah sekolah. Bukan cobaan ni, betul-betul lah. Kan? Jadi dah cerita panjang tu. Tuan-tuan jangan ngangguk saja. Pakai ambil lah. Pamphlet ni yang bekerja kan. Lepas tu ada tabung kecil tu masuklah sikit. Berapa ringgit pun masuklah. Tak ada masalah. Kan? Saya tidak pernah mengharapkan stul yang besar 50,000 bukan mudah. Kan? Tapi yang kecil-kecil ni bila kita campur, dia menggenapkan segala-galanya. Nampak? Boleh? Jangan ngangguk saja lah. Selepas ni saya letak kat luar sana lah insya-Allah. Jadi maknanya saya ni kalah sikit kalau aircon nak bercakap susah. Dekat tu imam ada aircon tak? Boleh off sikit tak lagi ketika saya khutbah? Boleh? Ketika khutbah. Oh, bawah. Atas tak ada? Kipas tak apa, boleh tutup. Saya off tak apa. Off. Paling tidak pun jimat elektrik kan. Saya bila panas sikit, baru saya khutbah panas. Tak? Baik. Jadi muslimin hadirin, terima kasih. Jadi yang pertamanya berpegang teguh dengan agama Allah, agama Islam, insya-Allah mati sebagai seorang Islam. Ini usaha yang perlu kita lakukan. Tapi di dalam kita nak berpegang teguh, halangan, cabaran, rintangan memang banyak. Saya telah melaluinya. Tak tahu apa Allah nak uji di masa akan datang. Saya nak tubuh sekolah ni pun Masya Allah. Macam-macam halangan, rintangan. Orang kampung benci tuan. Tak mau tahfiz. Dia nak karaoke. Angkut hayun tu orang kampung. Kampung tu saya bagi gelaran Kampung Tualang 3. Yang disumpah oleh orang minyak. Kita nak buka tahfiz, dia orang tak mau tuan-tuan. Kampung ni sebelum ni apa pun tak ada. Masjid tak ada. Tapi oleh kerana kita punya kesabaran ni, Tuhan bukti tuan-tuan. Yang marah kat kita ni pun dah slow down banyak dah. Bila sakit, dia orang cari budak-budak tahfiz, baca Yasin. Kan? Memanglah kita tak nafi, kanak-kanak ni pun nakal juga, kadang-kadang bising. Umur 13 tahun, lelaki sahaja. Tapi kita teruskan juga, kita yakin dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Setiap tahun, sebuah bangunan dibangunkan. Dah 4 buah bangunan tak ada dah. Sekarang nak cari dana untuk maintain kos operasi sahaja. Sebab kami ni tanah lot. Sebab tu kami tak ramai. 100 orang. Tapi insya-Allah tempat pengajian selesa sebab asrama tak kompak sangat. 2 buah asrama. Sebelah 60, sebelah 40. Dewan makan ada, dewan surau ada, dewan pengajian bangunan lain. Alhamdulillah lah sebab kita yang reka bentuk semua ni arkitek yang qualified. Bukan qualified. Qualified dia. Nampak tak? Cerita begitu. Itu yang pertama. Tak sempat lah nak urai. Salah satunya, kalau kita nak mati sebagai seorang Islam, pastikan kita adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kedua, saya nak sebut saja poin tapi saya tak mau elaborate, tak mau hurai. Yang keduanya ialah menyerah diri kepada Allah. Makna Islam tu sendiri ialah penyerahan diri secara mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Total submission to God dalam bahasa Inggeris makna Islam. Nah, dalam Quran ada Al-Baqarah 111 112 itu di antara. Yang ketiga, ini yang paling penting. Pastikan kita tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kita mensyirikkan Allah, batal Islam dan iman kita. Kita tak akan dapat mati dalam keadaan Islam. Syirik ni kupasan dia luas lah. Lain kali insyaAllah. Ramadan tahun akan datang saya datang ni. Boleh? Hari ni tak sempat nak hurai. Jadi itulah sedikit tazkirah. Cuma saya nak sebut, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa tajuk khutbah pada hari ini? Tuan-tuan yang di hadapan saya ni kerja ke cuti hari ni? Cuti pun tidak, kerja pun tidak. Cuti. Jadi boleh panjang sikit kot khutbah. Anda tanya juga. Bukanlah sejam, jangan bimbang. Lazimnya saya ni 20 minit je. Jadi kerana cuti panjang sikit boleh tak? Boleh. Nak makan, tak boleh makan. Ada yang tak puasa. Khutbah pada hari ini sempena nuzul Quran. Saya akan bahas insya-Allah sekadar yang saya boleh, saya mampu, tajuk keunggulan Al-Quran. Saya bagi poin-poin ni. Kalau saya terlupa je, tuan-tuan ingat saya. Dia ada 7 sebab. Kenapa Al-Quran itu unggul? Unggul makna mengatasi atau melebihi yang lainnya. Pertama, kerana Al-Quran itu datang pada Allah. InsyaAllah saya akan baca ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, Al-Quran ini dijamin. Keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke hari kiamat. Walaupun ada cubaan nak merosakkan Al-Quran, pasti gagal. Yang ketiga, Al-Quran itu mukjizat. Uraiannya lagi akan datang. Mukjizat dalam arti kata, Al-Quran dia boleh bagi tahu sesuatu perkara yang belum berlaku, tapi dia dah bagi tahu. Itu mukjizat. Termasuklah mengikut kajian sains, Al-Quran mendahului manusia. Sebab dalam soal sains ni pun, contohnya air laut, air sungai, bila bertemu, yang masin tetap masin, yang tawar tetap tawar. Quran cerita lama dah. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia buat kajian, dia orang bukan Islam, akhirnya dia peluk Islam kerana dia dapati kebenaran Al-Quran. Itu kata mukjizat. Mukjizat makna dia boleh bagi tahu sesuatu benda yang kita memang tak tahu. Bila kita buat kajian, betul. Yang keempat, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia, bukan macam kitab lain. Huraiannya ringkas-ringkas, contoh jangan bimbang. Paling lama pun mungkin 25 minit. Boleh? Setengah jam boleh, setengah jam. Masa kecederaan ada 5 minit. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima apa lagi? Yang kelima, Al-Quran merupakan panduan agama yang lengkap. Saya akan bagi dalil Quran hadis insya-Allah tuan-tuan. Hujah saya Quran hadis, Quran hadis. Bukan cakap sambil satu ayat Quran, cakap setengah jam. Kita nak bagi audiens yang dengar ni yakin benda ni ada dalam Quran, disebut oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi. Moga-moga sebab hidayah bukan tugas saya hanya sekadar berdakwah saja. Moga-moga bila audiens dengar hujah-hujah yang mantap dalil Quran hadis, moga-moga mereka menerima kebenaran Islam. Yang keenam, kenapa Al-Quran itu unggul? Kerana mudah difahami. Saya akan bagi contoh ayat Quran. Yang ketujuh terakhir sekali, ingat. Al-Quran, segala panduan yang terkandung di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang termaktub di dalam Al-Quran, sesuai di segala tempat, di segala zaman. Tolong jangan kata tak sesuai tuan-tuan. Kita celupa mulut, mana boleh, zaman Nabi boleh lah, bukan zaman kita. Saya akan bagi 2 ayat Quran, 1 hadis sahih untuk yang ketujuh, insya-Allah. Jadi cukuplah
Untuk tengah hari ni, saya akan letakkan pamphlet ni kat luar. Tuan-tuan tengoklah. Ambillah yang kerja ni. Mungkin tiap-tiap bulan nak pergi sumbangan RM10 ke, RM5 ke. Pergi kat bank, buat pindahan dia. Tak ada masalah. Kita buka 4 bank account dia. Maybank, CIMB, BIMB dengan Afin Bank. Kalau tak cukup, lain kali kita buka semua bank yang ada. Jadi senang orang nak sumbang kan. Mudah-mudahan tuan-tuan niatlah elok-elok. Sama ada sedekah jariah ke wakaf ke, untuk yang hidup maupun yang mati. Kalau ada orang kata, mana boleh yang mati kita buat tak dapat pahala, suruh orang tu datang jumpa saya nak tunjuk surah ke-53, ayat 39, surah An-Najmi, insya-Allah dapat. Kerana rahmat Allah ini luas. Jadi cukuplah untuk tengah hari. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi